Jumlah sperma lebih rendah, keupayaan untuk membuat keputusan semakin lemah dan kerugian berbilion-bilion dolar dari segi daya penghasilan setiap tahun menjelang tahun 2035. Saudara, demikian antara dapatan kajian berskala besar yang pertama seumpamanya mengenai kesan tekanan haba atau panas terhadap para pekerja dan industri-industri sekarang dan juga pada masa hadapan. Hasil kajian projek HeatSafe itu berdasarkan tinjauan melibatkan 34,000 orang dan syarikat-syarikat daripada 42 industri. Ia dijalankan oleh Pusat Prestasi dan Daya Tahan Haba di Sekolah Perubatan Yong Lu Lin, Universiti Nasional Singapura NUS. Project It Safe is first of its kind in this part of the world in Southeast Asia, where we bring together collectively a group of experts in different disciplines. The intent is for us to first quantify the demands and then subsequently to prescribe preventive strategies, policies to ensure not just they continue to survive but thrive in this warm world. Satu tinjauan meramalkan kerugian 2.2 bilion dolar setiap tahun akibat kesan tekanan haba terhadap daya penghasilan pekerja yang bertugas dalam sektor perkhidmatan, pengilangan, pertanian dan juga binaan. Jumlah ini hampir seganda lebih tinggi berbanding kerugian 1.18 bilion dolar yang dialami 5 tahun lalu sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Tinjauan berasingan pula mendapati kerugian daya penghasilan akibat tekanan haba bermakna seorang pekerja boleh mengalami kerugian pendapatan sekitar 21 dolar bagi setiap hari yang panas. Ini membentuk sekitar suku daripada gaji median harian mereka. Tekanan haba juga boleh menjejas fungsi mental dan keupayaan membuat keputusan. Dan ini sekaligus meningkatkan risiko mengalami kecederaan di tempat kerja. Dalam pada itu, saudara, lebih 65% pekerja dalam satu kajian menyatakan mereka bekerja pada rentak yang lebih perlahan pada hari-hari yang lebih panas kerana lebih keletihan. Satu tinjauan berasingan pula mendapati 70% majikan tidak berasa bahawa kerugian daya penghasilan akibat tekanan haba adalah satu masalah bagi mereka. Bagaimanapun mereka akur tentang perlunya mendidik para pekerja tentang risikonya. Malah ada juga yang melaksanakan langkah-langkah termasuk berehat bagi menghilangkan dahaga, menggunakan uniform yang lebih menyejukkan dan juga memasang sistem amaran. Selain meninggalkan kesan terhadap daya penghasilan pekerja, tekanan haba juga boleh menjejas kesuburan. Satu kajian di bawah projek HeatSafe mendapati bahawa pendedahan terhadap haba antara 2 minggu hingga 3 bulan boleh meningkatkan risiko bilangan sperma berkurangan sehingga 46%. Dalam kalangan wanita, hasil kajian itu lebih mengejutkan. Wanita hamil didapati kurang berisiko bagi tekanan haba dalam trimester 2 dan ketiga. Para penyelidik berkata, ini mungkin kerana wanita yang tinggal di kawasan tropik sudah biasa dengan pendedahan haba. Maka itu mereka tahu cara untuk mengurangkan suhu badan, iaitu dengan lebih kerap berada di tempat berteduh dan menggunakan alat hawa dingin. Dalam satu lagi kajian tempatan, kunci bagi menghuraikan masalah sisa plastik di Asia Tenggara mungkin terletak pada sejenis cacing. Para saintis di Universiti Teknologi Nanyang NTU percaya bakteria yang terdapat dalam usus cacing pemakan plastik suatu hari nanti mungkin dapat membantu menghancurkan plastik pada skala industri. Ini lantas dapat membantu mengurangkan pencemaran plastik dalam ekosistem marin di Asia. Untuk itu, langkah pertama adalah memahami bagaimana cacing Zophopas atratus menghadam plastik. Kajian NTU itu melibatkan ratusan cacing yang dibahagikan kepada 3 kumpulan untuk selama sebulan. 2 kumpulan diberi makan plastik biasa seperti beg plastik dan styrofoam. Satu lagi kumpulan pula diberi makan meal oat. Tahap selanjutnya bagi para penyelidik ini adalah untuk lebih memahami apa yang tersisa selepas plastik dihadam dan bagaimana ia dapat ditiru pada skala lebih luas untuk kegunaan industri. Our study is one of the few studies in this region to look at the microorganisms and plastic interaction in the marine environment, and with the ultimate goal to develop a novel bioprocesses for us to manage the plastic waste well.
Ekspor utama Singapura merosot 0.1% pada bulan Februari berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Enterprise Singapore menyatakan ini sebahagian besarnya berpunca dari kejatuhan dalam sektor bukan elektronik. Pakar-pakar ekonomi menyatakan bahawa penurunan itu juga disebabkan musim cuti Tahun Baru Cina. Angka Februari ini adalah penguncupan besar berbanding pertumbuhan 16.7% pada bulan sebelumnya. Bloomberg sebelum ini menjangkakan pertumbuhan 4.7% bagi bulan Februari. Sektor bukan elektronik susut 1.5% berbanding setahun lalu selepas berkembang 21.1% pada bulan Januari dan ini ekoran kejatuhan dalam penyediaan makanan dan bahan kimia khususnya. Produk-produk elektronik bagaimanapun mengekalkan tren pertumbuhannya, naik 5.2% setelah naik 0.6% pada bulan Januari. Ekspor litar bersepadu dan PC adalah penyumbang terbanyak. Secara keseluruhannya, ekspor ke pasaran-pasaran utama meningkat bulan lalu, terutamanya Hong Kong, Amerika Syarikat dan Indonesia. Kiriman ke pasaran seperti Jepun, Malaysia dan Taiwan pula merosot. Rombongan Singapura yang diketuai Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan akan melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah Palestin dan Israel pada hari-hari mendatang. Dr. Balakrishnan akan berangkat dari Jordan di mana beliau menyaksikan penyerahan bantuan ketiga Singapura untuk Gaza dan $8.1 juta yang disumbangkan rakyat Singapura. Sumbangan $6.1 juta ini adalah tanda semangat perpaduan dan kebersamaan yang ditonjolkan rakyat Singapura yang tampil menghulurkan bantuan kepada penduduk Gaza. Penyerahan cek ini adalah pusingan kedua daripada pengumpulan dana yang bernilai $8.1 juta kesemuanya yang diserahkan kepada Agensi Pelarian Palestin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNRWA. Sebelum ini, cek bernilai $2 juta diserahkan pada November tahun lalu kepada UNRWA bagi pusingan pertama di Kahira. Kesemua dana yang dihulurkan itu bagi tujuan rawatan kesihatan, kiriman bantuan dan tempat berteduh dalam membantu krisis kemanusiaan di Gaza. Jumlah $8.1 juta yang disumbangkan itu adalah yang tertinggi pernah dikumpulkan RLAF bagi usaha kemanusiaan. We are planning for another drive. Possibly 1 week, but the focus will primarily be for children and their families because we saw that there is an accentuated need for children, especially on nutrition and safety. Dr. Balakrishnan juga berbuka puasa bersama sekumpulan penuntut Singapura di Jordan. Belia-belia ini menganjurkan usaha bantuan mereka sendiri untuk para pelarian Palestin di sana. Ini adalah satu peluang di mana kita dapat berinteraksi, dapat berjumpa dengan pelarian-pelarian Palestin yang ada di Jordan. Perlu ada terapkan sifat berterima kasih, sifat saling bantu-membantu antara satu dengan lain. Ia sangat penting untuk kita mengambil bahagian dalam perkara-perkara seperti bantuan kemanusiaan ini dan perkara kerja-kerja sukarelawan kerana ia memberi kita peluang untuk membantu mereka yang memerlukan. Kita juga dapat mengetahui dengan lebih berlanjut masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat di luar Singapura. Seterusnya, Dr. Balakrishnan akan melakukan lawatan ke wilayah-wilayah Palestin, Israel, Amirah Arab Bersatu UAE, Mesir dan Arab Saudi. Beliau akan diiringi oleh Menteri Kanan Pertahanan Zaki Muhammad dan 5 anggota parlimen lain. 4 daripada mereka adalah dari Parti Tindakan Rakyat PAP dan seorang dari Parti Pekerja iaitu Encik Gerald Giam. Dalam pada itu, Singapura dan Jordan mengesahkan lagi hubungan dua hala, sedang kedua-dua negara terus membincangkan keadaan di Gaza. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan yang berada di Jordan pada hujung minggu lalu bertemu dengan Raja Abdullah II dan Perdana Menteri Jordan Bishar al-Hassamneh. Semasa pertemuan beliau dengan Raja Jordan, Dr. Balakrishnan menyampaikan sokongan Singapura terhadap kepimpinan Raja Abdullah II dalam menggalak keamanan dan kestabilan di rantau itu. Ini termasuk usaha mencapai huraian dua negara demi menghuraikan konflik Israel-Palestin yang sudah berlarutan sejak sekian lama. Kementerian Ehwal Luar atau MFA menyatakan para pemimpin itu juga mengesahkan lagi hubungan dua hala yang cemerlang yang dibina atas rasa saling percaya dan hormat di peringkat politik tertinggi.
Semasa pertemuan dengan Perdana Menteri Khosani pula yang juga adalah Menteri Pertahanan Jordan, Dr. Balakrishnan mengucapkan terima kasih kepada Tentera Udara Diraja Jordan atas sokongan padunya bagi misi Singapura menggugurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan perlunya meningkatkan kiriman bantuan kemanusiaan serta mengalu-alukan lebih banyak perkongsian antara Singapura dengan Jordan berhubung amalan pertahanan yang baik. Menteri Kanan Teo Chee Hean memuji kerjasama erat antara Singapura dan syarikat-syarikat China dalam sektor-sektor baru muncul. Ini seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Beliau mengesahkan hubungan kuat Singapura dengan Sichuan pada hari pertama lawatan seminggu beliau ke China yang bertujuan meningkatkan lagi hubungan dua hala. Lawatan Menteri Kanan Teo Chee Hean ke China bermula di Chengdu, ibu kota wilayah Sichuan. Ini kali pertama Encik Teo melakukan lawatan ke China sejak 2019. Hubungan perdagangan antara Singapura dengan Sichuan terus berkembang mencapai rekod $2.7 bilion Amerika pada 2022. Semasa di Sichuan, Encik Teo antara lain melawat Taman Inovasi Teknologi Canggih Singapura Sichuan atau SSCIP. Beliau diperkenalkan kepada beberapa syarikat milik Singapura yang menjadikan Chengdu pangkalan bagi mengembangkan syarikat mereka di China. Semasa mesyuarat dengan Setiausaha Agong Parti Sichuan, Encik Teo memuji rakyat dan produk Sichuan. I'm also very glad to see that there's good cooperation and partnerships between various companies in Singapore and companies in Sichuan. And this includes in the aerospace industry, also in the industrial automation and artificial intelligence sectors. Setiausaha Parti Sichuan Wang Xiaohui pula menekankan peranan Singapura selaku sumber kedua terbesar bagi pelaburan asing di wilayah ini. Sichuan katanya boleh belajar daripada pengalaman Singapura.